Yang Berhormat Tuan Charles Anthony, anak lelaki A. Santiago. Yang Pertua, soalan saya nombor 6. Tadi yang di-Pertua, Perkeso atau satu skim untuk memberi perlindungan kepada skim penjana pekerjaan dan skim pension ilat yang dirangka untuk pekerja yang dikaji oleh majikan dan bertujuan melindungi pekerja di tempat kerja dan juga terhadap keilatan. Caruman untuk skim bencana pekerjaan dibiayai oleh majikan, manakala untuk pension ilat dibiayai oleh kedua-dua majikan dan pekerja. Tetapi pemandu taksi ialah satu bilangan, kebanyakan mereka merupakan pekerjaan sendiri dan tidak mempunyai majikan dan juga waktu kerja yang tertentu. Pada keseluruhannya, pada masa sekarang, Perkeso sedang kaji kemungkinan untuk mencari langkah-langkah untuk meluaskan perlindungan yang diberi oleh Perkeso kepada kumpulan pekerja sendiri atau self-employed. Oleh yang demikian, pada masa sekarang tentang pemandu-pemandu taksi, Perkeso sedang mengadakan satu kajian untuk menentukan apakah keperluan pihak pemandu-pemandu taksi dan macam mana kita boleh memberi perlindungan kepada mereka, maukah di dalam skim-skim yang tersedia ada atau skim khusus kena diwujud supaya mereka yang pekerja sendiri boleh diberi perlindungan melalui Perkeso. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Kelang. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Sebenarnya pada tahun lalu, iaitu pada Julai 31 Julai 2011, Forum Taksi Persatuan Kebajikan Pemandu-Pemandu Taksi Selangor yang mewakili lebih kurang 20 hingga 30 ribu pemandu taksi telah usulkan supaya kerajaan kaji isu berkait dengan memperkenalkan SOCSO dan juga KWSP untuk mereka. Ini adalah sebab ada kajian daripada mereka sendiri yang mengatakan bahawa selepas mereka kerja 20 tahun dan sebagainya, tidak ada KWSP dan sebagainya. Tapi isu yang saya nak bangkit, walaupun saya terima pandangan Yang Menteri, pihak kerajaan mengkaji isu ini, tetapi bukankah masa dah sampai untuk negara kita, especially we're looking at the high income economy, untuk mengadakan satu social minimum untuk pekerja-pekerja, bukan sahaja pekerja kilang, tetapi juga pekerja swasta dan juga untuk pekerja taksi yang sebenarnya bukan semua orang adalah self-employed, sebab mereka adalah pekerja untuk syarikat-syarikat taksi yang besar. So sebenarnya a lot of them bukan pekerja self-employed. They are pekerja untuk syarikat-syarikat yang besar, cab companies. So ada dua golongan. Satu yang kerja self-employed, tapi kebanyakan daripada mereka adalah pekerja yang kerja untuk syarikat-syarikat ini. So memandangkan kebanyakan ini, bukankah kerajaan boleh dengan serta-merta implementasikan untuk self-employed pekerja? Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Seperti yang saya telah terangkan, daripada masa Perkeso adalah dimula sampai sekarang, tumpuan diberi kepada mereka yang menjadi pekerja, iaitu di dalam sistem di mana ada majikan dan pekerja. Daripada tahun lalu, satu pindaan pemikiran supaya perkara ini diperluaskan kepada pihak yang mereka yang bekerja sendiri telah dibuat ke atas alasan yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi, bahawa mereka yang pekerja sendiri pun memperlu perlindungan dan daripada segi itulah kita telah membuat kajian. Sekarang kita telah mengesampel lebih kurang 1,500 pemandu taksi di dalam Lembok Kelang untuk menentukan cara kerja mereka, keperluan mereka yang mungkin berbeza daripada kumpulan-kumpulan yang lain, dan untuk kaji adakah sistem-sistem perlindungan yang lain yang ada pada masa sekarang yang boleh diperluaskan atau kita kena mewujudkan sistem yang baru. Kerana contohnya pada masa perlindungan yang diberi oleh Perkeso sekarang, ada caruman dibuat oleh majikan. So kalau di dalam pemandu-pemandu taksi pekerja sendiri, caruman kena dibuat oleh mereka sendiri.
Dan jangka masa itu pun untuk pekerja-pekerja sudah ditetapkan satu masa yang tetap. Ada pekerja-pekerja macam taksi yang lain, masa kerja ini ialah boleh jadi 24 jam. Oleh itu perkara-perkara sedemikian kita mesti memerlukan kajian untuk menentukan bahawa apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan untuk meluaskan perlindungan ini boleh diteruskan, dan sustainability of the program dengan mengambil kira apa kecaruman, jenis perlindungan yang beri, dan tujuan kita mau beri perlindungan. Cara kena ditetapkan. Terima kasih.